Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diizinkan Allah sekali lagi kita bertemu pada kuliah 2 mingguan kita di Masjid Ubudiyah Air Keruh, Melaka, dan kita membaca kitab yang dinamakan dengan Kitab Penawar Hati. Dan pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-101, sambungan yang terakhir daripada bab berkaitan tentang sabar, sebelum kita memasuki satu tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan tentang syukur. Baik, hari itu kita telah tersebut iaitu beberapa pembahagian. Dia kata syukur ini diperlukan pada beberapa tempat. Bahkan sabar ini diperlukan pada setiap masa. Yang dikatakan sabar ini kita perlukan dia pada setiap masa. Dan pengarang ini dia memperincikan pada beberapa masa-masa yang perlu bagi kita ni kena sabar. Yang pertama dia kata ketika mana saat seseorang ini mengerjakan ketaatan, maka pada ketaatan itu perlu memiliki sifat sabar. Dan ketika kita melakukan ketaatan ini, maka pengarang kitab dia telah menasihati kita untuk membahagikan sabar pada ketaatan itu kepada 3. Dia kata yang pertama ini iaitu saat ketika mana seorang hamba ini mula-mula melakukan ketaatan, mengerjakan ibadat kepada Allah ni, maka perlu ada sabar. Sabar yang macam mana waktu mula-mula nak mengerjakan ibadat ini? Iaitu hendaklah dia menghasilkan perasaan ikhlas dan hendaklah dia sabar daripada perkara ataupun sifat riya. Dia akan datang, maknanya benda-benda yang sebegitu rupa. Kita mai daripada rumah ikat sorban dah cantik, pakai minyak wangi, niat ikhlas nak datang berjemaah, nak datang dengar majlis ilmu. Masuk dalam masjid, tiba-tiba tengok orang ramai. Kita terlambat sikit, kemudian kita nak solat tahiyatul masjid. Bila saat ketika kita nak solat tahiyatul masjid, iblis pun datang. Iblis kata, ingat di depan kau ada imam, dekat tepi kau ada ustaz, di belakang kau pak-pak haji belakang. Nak solat ni kau kena solat betul-betul. Jangan solat macam kat rumah kau. Kau jangan duduk laju sangat, perlahankan solat kau satu persatu. Angkat takbir, maka angkatlah takbir yang paling sempurna. Maka dia pun buat sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh setan. Takbirnya takbir yang paling sempurna, rukuknya rukuk yang sempurna, sujudnya sujud yang sempurna. Tapi kalau dia dekat rumah, susah, kata Piramli, macam jebol. Tapi bila dia main masjid, tiba-tiba dia jadi khusyuk. Siapa yang suruh khusyuk ni? Setan suruh khusyuk. Baik, bila dia datang bisikan yang macam tu, maksudnya solatlah engkau supaya manusia memandang engkau sebagai orang yang soleh. Maka apa perlu buat? Sabarlah dengan perasaan riak yang dia nak tonjolkan, alihkan hati dan fokuskan sehingga menghasilkan perasaan ikhlas. Beristighfarlah kepada Allah dan berta'awuzlah daripada gangguan syaitan pada waktu tersebut. Itulah maksud sabar dekat sini.
Bukan maksudnya bila setan datang kita pun sebut dalam hati cobaan. Bukan cobaan lah. Tapi yang ni alihkan hati, kemudian alihkan daripada sebarang perasaan yang ingin, sama ada riak, sum'ah ataupun ujub. Ataupun saat ketika mana kita melakukan perbuatan itu tadi, mungkin dengan perbuatan yang kita buat tu supaya orang puji kita, maka elakkan. Sebagaimana kita pernah cerita, ada seorang tokoh daripada Baling, Kedah, nama dia almarhum, iaitu almarhum Ibrahim Mahmud. Ustaz Ibrahim Mahmud, dia balik ke kampung dia di Memali, dia mengajar orang kampung dia. Dan dia kadang-kala dijemput untuk pergi mengajar ke merata tempat. Ada kala driver dia kata dia dah turun masuk dalam kereta, tiba-tiba dia kata sekejap, dia naik balik ke atas rumah dia, kemudian dia turun balik. Driver dia tanya, kenapa Ustaz? Dia kata tadi waktu mula-mula dia kata nak turun nak masuk kereta, tiba-tiba terfikir agak-agak malam ni berapa yang orang nak bagi dekat dia, iaitu imbuhan duit ceramah dia pada malam tersebut. Maka itu pada peringkat permulaan. So apa dia buat? Kembali balik kepada niat yang asal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebab itu di sana dalam bab ibadat-ibadat sunat ni afdal dilakukan di rumah. Adapun ibadat yang fardu dia adalah syiar dan dilakukan di masjid. Tak ada lagi orang dia riak ketika dia solat fardu, tapi dia akan jadi riak bila dia buat solat sunat. Maka sebab itu ibadat-ibadat yang berupa kelebihan ini maka sembunyikan, sebagaimana kata Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini di antara kibar tabi'in. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan kebaikan yang kalian lakukan seumpama kalian menyembunyikan kejahatan dosa yang kalian lakukan daripada diketahui oleh manusia. Kita buat benda dosa, kita tak nak orang tahu. Maka begitulah kamu perlakukan pada setiap kebaikan yang kalian lakukan. Sembunyikan daripada pengetahuan manusia kerana nak mengelakkan daripada penyakit-penyakit mazmumah berupa riak dan sebagainya. Next dia kata, yang kedua dia kata ketika kamu mengerjakan ibadat. Sabar yang kedua, sabar ketika mengerjakan ibadat. Macam mana pula yang dikatakan dengan sabar mengerjakan ibadat ini? Iaitu tiadalah engkau merasa malas daripada menunaikan segala yang fardu dan sunatnya. Buang perasaan malas ketika mana kita bangun di tengah malam, pukul 4 pagi, pukul 4:30 pagi, pukul 5 pagi. Kita bangun nak datang ke masjid, nak menunaikan solat subuh, tapi rasa malas nak bangun ataupun nak solat 2 rakaat sekurang-kurangnya, solat sunat, sama ada solat tahajud dan sebarang solat yang lain. Pada waktu tersebut kita rasa malas, maka sabarkan diri, ya Allah. Maka engkau berikan pada aku kekuatan tubuh badan, ya Allah, engkau kuatkanlah aku, jauhkanlah aku daripada penyakit malas. Sebab itu di sana diceritakan oleh Nabi SAW, bila mana seorang anak Adam itu tidur di waktu malam, maka setan akan datang dan belitkan dia dengan 3 belitan. Belitan pada bahagian atas, pada bahagian tengahnya dan pada bahagian bawah. Bahkan ataupun tak disebutkan pun tengah, atas dan bawah, tapi 3 belitan lah. Kita anggarkan seumpama begitulah. Baik, bila mana seorang hamba ini dia bangun di tengah malam. Kalau seorang hamba ni dia terkejut, dia jaga tengah malam ni, ataupun dia bangun ketika mana waktu pagi, apa yang berlaku? Dia menyebut perkataan pertama yang keluar daripada mulutnya, sama ada subhanallah, ataupun alhamdulillah, ataupun Allahu Akbar, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun doa bangun daripada tidur yang kita hafal, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali saja dia berzikir, maka pada waktu itu terputuslah ikatan ataupun belitan yang pertama. Baki lagi ada 2 belitan, maka dia nak kena gagahkan. Sabarkan juga diri, bangun, sabarkan diri, tendang katil sekali, bangun lompat. Okey, baik, contohlah kita kata tu pulanglah kat tuan-tuan, nak tendang katil ke, nak lompat ke, tapi kita nak gagah juga ni, nak kena sabarkan. Bangun, kemudian masuklah ke dalam tandas. Apa dibuat? Dibersihkan dirinya pada waktu tersebut, diambilnya wuduk. Setelah mana dia ambil wuduk, maka terbuka ikatan yang kedua. Ikatan pertama dah terbuka, baki tinggal 2 ikatan. Ikatan kedua akan terbuka bila seorang hamba ini mengangkat wuduknya. Next, baki yang ketiga, iaitu ikatan yang ketiga yang ada pada seorang anak Adam ini.
Apa dia buat? Setelah mana dia mengambil wuduk, tiadalah dia memperlakukan sebarang perbuatan yang lain, melainkan dia menunaikan 2 rakaat. Sama ada 2 rakaat ini rakaat yang dipanggil sunat wuduk, ataupun 2 rakaat yang Nabi SAW buat, iaitu rakaatan khafifatan, 2 rakaat yang simple sahaja. Nabi SAW memulakan solat malamnya dengan 2 rakaat yang paling mudah dan simple. Kemudian barulah makin panjang dan makin panjang. Dan saat ketika mana seorang hamba ini dia menunaikan 2 rakaat selepas dia keluar daripada toilet, maka terbukalah ketiga-tiga ikatan, maka jadilah dia seorang yang nasyitun, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Makna nasyitun ini adalah seorang yang cergas, seorang yang dijauhkan daripada sifat malas. Melainkan kalau dia tak buat macam tu, nescaya dia akan jadi orang yang malas. Kalau dia tak buat macam tu, dia akan jadi orang yang malas. Menariknya perbahasan tentang hadis ini, dan hadis ini di antara hadis yang sahih. Bagaimana dikatakan di sana, sesiapa yang nak jadi kuat macam badang. Itu saya punya ayat. Siapa yang nak jadi kuat macam badang ke, macam Power Rangers ke, ataupun macam yang kuat, seorang lelaki yang kuat atau seorang perempuan yang kuat, maka biasakan iaitu sebagaimana apa yang kita sebutkan, bangun, ambil wuduk, kemudian solatlah 2 rakaat, nescaya dia akan jadi orang yang kuat sepanjang hari dia. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dia kata seseorang itu jangan jadi malas, sabarlah daripada penyakit ataupun perasaan malas ataupun berat untuk bangun beribadat kepada Allah. Sekiranya dia mampu untuk buat, nescaya dia adalah seorang yang kita katakan yang bersabar di dalam mengerjakan ketaatan dia. Baik, di sana disarankan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyarankan kepada kita dengan satu doa yang kita boleh baca. Hak tadi itu ikhtiar kita. Antara ikhtiar kita tidur awal. Okey, antara ikhtiar kita apa dia lagi? Kemudian bila tidur awal, bangun awal kunci jam. Antara ikhtiar kita apa lagi? Membaca kisah-kisah ataupun kelebihan-kelebihan orang yang bangun di tengah malam. Antaranya apa lagi? Carilah, kita katakan, sesuatu benda yang menjadikan kita boleh bangun di tengah malam. Baik. Kemudian apa yang berlaku saat ketika mana seseorang itu dia masih lagi terasa malas? Kerana kadang-kadang kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dialah Allah yang menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita yang lemah, Allah tambahkan kekuatan. Macam mana Allah tambah? Dengan cara kita memohon kekuatan daripada Allah yang Maha Kuat. Apa doa yang kita boleh pohon supaya kita jadi kuat ni? Siapa boleh jawab doa ni, kita bagi hadiah. Baik, siapa nak jawab? Doa apa ni? Kita ni malas, nak bagi jadi kuat sikit lah, nak bagi jadi rajin. Baik, kalau dia boleh jawab, kalau dia tak kisahlah doa yang ada kaitan, doa supaya tak malas, doa supaya kita jadi rajin, doa supaya kita jadi kuat ni. Siapa yang ada hafal doa tu? Siapa yang ada hafal, angkat tangan, dia baca sikit, maka kita nak bagi hadiah dekat dia. Baik, main tengok sini. Okey, kita bagi hadiah kitab Fiqh Al-Manhaji. Kitab ni kitab rare, susah nak jumpa dekat kedai-kedai buku, nak kena order daripada Jakim. Okey, baik, siapa boleh jawab? Okey, kita nak bagi kitab ni. Okey, nampak macam berminat. Nak jawab? Nak jawab, boleh jawab. Ada jawapan? Nak doa apa ni, nak bagi kuat? Hantu hantar pelepah jantung. Okey. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey, kemudian a'udzubika minal ajzi wal kasal. Baik, barakallahu fiik. Bagus Haji Nizam. Okey, dia berikan pada kita satu hadis dan doa yang maksud. Doa ini mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak minta supaya dia dijauhkan Allah daripada penyakit malas dan jadilah dia orang yang rajin. Apa dia doa dia? Doa yang terkandung di dalamnya 8 permintaan dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Ada 8 perkara di dalam doa ni. Dalam 8 tu salah satunya minal ajli wal kasal.
Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada penyakit gopok dan juga penyakit malas. Baik, barakallahu fiik. Betul jawapannya, itulah doa yang boleh kita doakan. Doa ini Nabi SAW berikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz," dia kata, "Wahai Mu'adz, inni la uhibbuk," aku sayang dekat engkau. Dan diberikan kepada Mu'adz dalam keadaan Nabi SAW memegang tangannya dan diajarkan akan doa ini kepada Mu'adz. Jangan ditinggalkan doa ini min duburi kulli salat, pada setiap kali kalian selesai daripada solat. Sehingga dijadikan di antara amalan kita, doa ini dibaca pada setiap kali selepas daripada solat. Satu doa. Di sana ada lagi satu doa yang lain. Ada lagi ke hadiah kita? Habis dah? Okey, hadiah dah ditutup. Okey, baik. Tapi soalan boleh ditanya, tak apalah. Satu lagi doa yang lain yang tuan-tuan boleh baca, dan saya yakin tuan-tuan semua hafal akan doa ni. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini di antara doa yang maksud juga, yang Nabi juga pesankan, mewasiatkan kepada para sahabat untuk tidak meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah kami. Bantuan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang lemah. Datang daripada siapa? Datang daripada yang maha kuat. Ya Allah yang maha kuat, a'inni ala zikrika, bantulah kami supaya kami dapat mengingati engkau. Wa syukrika, bantulah kami supaya menjadi orang yang bersyukur. Sekejap lagi kita masuk tajuk syukur. Wa husni ibadatik, dan bantu juga kami melakukan ibadat yang paling terbaik. Maka doa ini seolah-olah Nabi tahu kita lemah, kita tak mampu. Bila kita tak mampu, kita perlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. So kat sini memerlukan kesabaran di samping kita berdoa kepada Allah. Next dia kata yang ketiga ni, bila ni? Setelah selesai daripada melakukan sebarang ibadat ataupun ketaatan, hendaklah seseorang itu juga melengkapkan dirinya dengan sifat sabar daripada menyebut-nyebut akan kebaikan yang dia telah lakukan. Jangan disebut lagi kebaikan itu, dan jangan dihitung-hitung atau dikira-kira akan kebaikan yang kita buat. Alhamdulillah Ustaz, saya ni rasa macam kalau mati pun pejam mata rapat, mati dalam iman. Pasal dah lepas daripada pencit, saya ni tiap-tiap 5 waktu saya solat di masjid, solat berjemaah, Quran tak tinggal, istighfar selalu, solat sunat pun saya tambah, tengah malam pun saya bangun. Macam ni Ustaz. Okey, baik, contoh. Maka dia kira, kemudian dia rasakan yang dia akan masuk ke dalam syurga dengan amal perbuatan yang dia buat. Maka di sana perlu sabar. Sabar daripada apa? Menyebut-nyebut. Lebih-lebih lagi, kalau disebut di dalam diri dia, maka dia menjadi ujub. Kalau disebut kepada orang yang lain, maka dia jadi riya. Dan kalau tak disebut dan dia suka dalam hati dia orang menyebut akan kebaikan dia, maka itu dinamakan apa? Okey, saya ulang balik. Kalau sekiranya dia buat satu ketaatan, dia buat satu ibadat kepada Allah, dan dia sebut kepada orang ibadat yang dia buat, yang tu kita panggil riya. Baik, kalau sekiranya dia buat sebarang ibadat, kemudian apa dia berlaku? Kemudian dia pula rasa syok, dia sebut dalam diri dia, oh semalam 11 rakaat, malam sebelum ni 8, tapi malam ni 11. Power. Malam ni try tengok, pokok boleh dapat 13. Dia dah rasa dia dah hebat, satu rasa dalam diri dia. Yang ni kita panggil apa? Ujub. Okey, baik. Next, yang ketiga. Yang ketiga ni dia tak sebut dalam diri dia. Dia pun tak sebut dekat orang, tapi dia suka bila ada orang sebut-sebut akan diri dia. Dia suka bila orang duk sebut pasal kebaikan dia, pasal ibadat dia. Hal ni apa nama dia yang ni? Yang ni dinamakan dengan sum'ah. Sum'ah daripada telinga, riya iaitu kita tunjuk, adapun ujub kita sendiri. Maka ketiga-tiga penyakit ini dinamakan dengan penyakit mazmumah, yang akan terkena kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan ataupun orang yang melakukan sebarang kelebihan yang orang lain mungkin tidak lakukan. Maka dia kata janganlah disebut-sebutkan kebaikan yang kita buat. Dan ingatlah akan hadis ini bila Nabi SAW satu hari berkata kepada para sahabat, la yadkhulanna ahadukumul jannah bi'amalikum, kalian tak akan masuk syurga dengan amal perbuatan kalian. Kalian tak akan masuk syurga dengan amal perbuatan kalian.
Marahlah para sahabat. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun takkan masuk syurga dengan amal perbuatan kau. Kata Nabi SAW, wala ana, aku pun takkan masuk syurga dengan amal perbuatan aku. Habis, masuk syurga dengan apa? Maka kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan takkan mampu membaca Al-Quran kalau Allah yang jadikan mata kepada tuan-tuan. Tuan-tuan takkan mampu datang ke masjid kalau Allah tak berikan kesihatan untuk kita melangkah datang ke masjid. Tuan-tuan takkan mampu pergi umrah, ataupun tuan-tuan takkan mampu bersedekah kalau bukan sedekah itu datangnya daripada nikmat yang Allah berikan kepada tuan-tuan. Jadi nak belagak lagi yang mengatakan kita buat, maka Allah yang menjadikan kita berkemampuan untuk melakukan sebarang kebaikan tersebut. Bahkan kalaulah sekiranya seorang lelaki itu dia beribadat kepada Allah penuh selama 70 tahun, dia beribadat kepada Allah selama 70 tahun tanpa henti, dan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, dia meninggal dunia ketika dia berusia 70 tahun. Bila dia meninggal dunia usia 70 tahun tu, ke mana dia akan pergi? Pada anggapan kita dia akan masuk ke dalam syurga. Baik, sekiranya dia masuk ke dalam syurga, berapakah tempoh masa yang diberikan kepada dia untuk masuk syurga? Adakah diberikan kepada dia 70 tahun dengan kadar yang dia telah beribadat kepada Allah? Tidak. Tetapi dia akan diberikan syurga khalidina fiha abada. Dia akan masuk ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Maka bagaimana kita nak comparekan 70 tahun ibadat dengan syurga selama-lamanya? Maknanya yang kita buat sikit, tetapi yang Allah berikan kepada kita itu teramat banyak. Maka bukanlah Allah berikan berdasarkan pada apa yang kita buat, tetapi atas pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita. Maka jangan merasakan apa yang kita buat ini dah terbaik, tetapi buatlah ketaatan kerana kita adalah hamba yang dijadikan Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Baik, selesai yang tu, kata lagi pula, dia kata ada bahagian yang lain yang diperlukan sabar. Kat mana tempatnya ni? Saat ketika mana kalian berhadapan dengan maksiat. Waktu ketika mana kita melakukan sebarang maksiat, berhadapan dengan maksiat, maka bersabar dengan maksiat itu adalah dengan cara meninggalkan maksiat ataupun menahan diri daripada maksiat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata baginda? Al-mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsah, orang yang memerangi nafsunya. Bah, kata para sahabat saat ketika mereka kembali daripada peperangan apa? Al-Qital, peperangan bersenjata. Setelah mana mereka kembali daripada peperangan senjata ini, dalam on the way nak balik, mereka berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali daripada jihad yang kecil bertemu dengan satu jihad yang besar yang kami akan hadapi. Maka ditanya kepada mereka, apakah jihad peperangan itu bukan jihad yang besar? Mereka mengatakan tidak, jihad peperangan jihad kecil kerana kami nampak musuh kami yang berada di hadapan. Adapun jihad yang besar ini adalah jihad melawan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan, dan nafsu ini benda yang tidak dapat dilihat. Maka siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia bersabar di atas kehendak ataupun ajakan nafsu, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah ciptakan nafsu dan jiwa manusia. Apa kata Allah? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa kita ni, nafsu kita ni, dalaman kita. Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada jiwa ini iaitu benda yang tidak elok. Allah tak sebut takwa dulu, tapi Allah sebut fujur dulu. Maksudnya Allah ilhamkan di dalam jiwa hati sanubari manusia ni ada dua benda. Permulaan Allah ilhamkan benda yang fujur, benda yang menghasilkan dosa, dan yang kedua Allah ilhamkan benda-benda yang mendatangkan takwa. Maka kecenderungan hati, innan nafsa la ammaratun bisu, hatinya sentiasa mengajak kepada kejahatan. Bila mana terlintas, maka kita sabarlah wahai jiwa. Ingat, tangan yang Allah bekalkan kepada kita, tangan ini akan membuka pintu syurga. Mana mungkin tangan yang nak buka pintu syurga ini tangan yang melakukan kejahatan. Allah berikan kepada kita mata. Mata inilah mata yang akan kita melihat ni'matul uzma, nikmat yang paling besar ketika di hari akhirat kelak, iaitu nak memandang Allah. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah.
wajah mereka berseri-seri saat ketika mana mereka memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin mata yang Allah bekalkan kepada kita ini dapat memandang Allah sekiranya mata ini memandang perkara-perkara yang haram. Kaki yang Allah bekalkan kepada kita, maka kaki ini kaki yang akan melangkah titian sirat, kaki yang akan memasuki pintu syurga. Mana mungkin kaki yang nak memasuki pintu syurga ini kaki yang tidak dimanfaatkan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Maka apa nak buat? Maka saat ketika mana kaki mengajak, tangan mengajak, mata mengajak, telinga mengajak, mulut mengajak kepada kejahatan, maka berkatalah pada diri kita, sabarlah wahai hati, sabarlah wahai mulut, sabarlah wahai tangan, sabarlah wahai mata. Sebagaimana saat ketika mana Allah ciptakan lidah bagi manusia. Waktu Allah ciptakan lidah kepada manusia ni, berkatalah seluruh tubuh badan anggota, tangan, kaki, mata, telinga, wahai lidah, ittaqillah ayyuhal lisan. Wahai lidah, takutlah engkau akan Allah. Fa innana fika, sesungguhnya kami berada dengan engkau. Ingat, jangan disebabkan kerana engkau, kesemuanya kami akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan kerana engkau, wahai lidah. Maka ingat benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang sebegitu rupa. Tuan-tuan, di hari akhirat ketika mana Allah memberikan hukuman kepada orang-orang kafir, hukuman itu bukan hanya sekadar dihumban dan dibakar, dan bagaimana hisab kepada orang-orang dan bahkan kepada seluruh manusia ketika mereka dibawa di hadapan Allah. Allah berkata di dalam Al-Quran surah Fussilat, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ketika dibawa musuh-musuh Allah, dibawa untuk diberikan pengadilan kepada mereka, dan mereka dibahagikan mengikut kategori dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Hatta idza ja'uha, sehinggalah mereka dibawa di hadapan pengadilan Allah. Syahida alaihim sam'uhum, diminta persaksian telinga mereka, wa absaruhum, diminta persaksian mata mereka, wa juluduhum, termasuk kulit mereka pun Allah akan minta persaksian daripada kita. Maka ingat, bila mana teringat untuk nak melakukan dosa, maka kenanglah balik apakah kesan dan balasan yang Allah nak berikan. Maka itu ubat bagi orang yang nak menahan diri dia dan dia bersabar daripada melakukan maksiat ataupun mengikuti nafsu syahwat yang ada pada manusia. Baik, maka kata pengarang, dan sabar daripada maksiat ini di antara benda yang lebih sukar daripada sabar di atas mengerjakan ketaatan. Buat taat senang, tapi nak menahan diri daripada dosa adalah satu benda yang sukar. Sebab tu tuan-tuan ingat balik kitab yang kita baca ni, saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, kitab yang kita baca ni kitab yang menceritakan tentang perihal akhlak, yang menceritakan tentang tasawuf, yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati. Dan tujuan bila kita baca kitab ini, maka kitab ini adalah satu ilmu yang nak ceritakan pada kita untuk nak memperbaiki diri kita. Kalaulah kita dah habis baca kitab ni, yang tinggal tak berapa banyak ni lagi, maka bila mana setiap kali terlintas untuk nak buat sesuatu benda, ingat balik, kenang balik, aku ni bukan orang tak belajar, bahkan aku belajar. Maka semua benda ini telah pun disampaikan sebagaimana kisah anak murid Imam Al-Ghazali rahimahullah. Anak murid dia ni bila dia habis belajar, dia balik ke kampung halaman. Bila dia balik ke kampung halaman, dia tulis surat hantar pergi dekat Imam Al-Ghazali. Apa dia buat? Dia titipkan, dia tulis kat situ, dia kata, wahai tuan guruku, wahai tuan syekh, titipkanlah kepada aku nasihat-nasihat yang boleh aku manfaatkan untuk diri aku dalam kita duduk yang berjauhan ini. Maka apa Imam Ghazali buat? Imam Ghazali telah menuliskan nasihat, dan daripada nasihat itulah lahirnya sebuah kitab, Ayyuhal Walad, wahai anakku. Menariknya di dalam kitab tersebut, mukadimah kitab tu, Imam Al-Ghazali mengatakan, engkau meminta nasihat daripada aku. Kalau engkau minta nasihat daripada aku ingin tanyakan kepada engkau, dalam tempoh beberapa tahun yang engkau belajar dengan aku itu, apa yang kau belajar sebenarnya? Hari ini kita yang kadang-kadang mungkin kita terjebak di dalam perkara-perkara dosa yang datang daripada mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Maka saya tanya kita, apa yang kita buat bila kita datang ke masjid, kita menghadiri majlis ilmu? Dengan ilmu yang kita dapat ini, adakah dia menambahkan amal kita ataupun menjadikan kita makin bersukaria melakukan dosa-dosa yang Allah larang?
Kalaulah sekiranya kita masih lagi terjebak dengan dosa, maka soalan yang seterusnya ditanya, apa yang engkau buat dengan ilmu yang engkau telah belajar? Kalau mulut kita masih lagi tak mampu menahan daripada mengucapkan perkataan yang jelek, kalau mata kita masih melihat perkara yang haram, kalau telinga kita masih suka mendengar benda yang tidak elok, kalau tangan dan kaki kita masih tertarik kepada perlakuan ataupun perkara dosa, dan kalau akhlak kita masih lagi tak terjaga, maka tanya balik, apa fungsi kita yang berada di dalam majlis ilmu ini semenjak daripada awal kita belajar kitab ini sampai ke tahap ini. Dan itulah yang juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia. Apa yang kau buat, kau belajar dengan aku selama ini? Adakah tidak cukup nasihat yang Allah berikan daripada Al-Quran yang kau telah belajar? Ataupun adakah tidak cukup nasihat yang datang daripada mulut Nabi SAW? Maka diberikan nasihat pertama, maka dengan ayat yang sebegitu rupa kepada anak-anak murid dia. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, dia kata kena sabar dalam maksiat ni, kerana itulah yang paling berat. Dia kata terutama maksiat yang sudah diadapkan. Apa dia maksiat yang sudah diadapkan ni? Mulut lah. Kita ni saya kira tangan tak akan mencuri, kaki tak akan melangkah pergi Magnum 4 digit, tengok-tengok, Pak Haji, tak, mustahil. Tangan tak akan mencuri, kaki tak akan melangkah pergi ke tempat yang haram, mata pun saya kira tua-tua tak akan nak tengok yang haram lagi. Baik, mulut, telinga pun tak akan dengar benda yang tak elok. Tapi yang menjadi masalah kita satu benda, iaitu sama ada tangan ataupun mulut. Iaitu tangan itu yang datang daripada mulut, tangan yang datang daripada mulut dengan iaitu apa yang kita tulis. Yang kedua, benda yang keluar daripada mulut kita. Yang ni yang banyak di antara kita yang tak mampu nak tahan diri daripada benda tu. Awas dan ingat kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini dia di antara sahabat yang Nabi sayang dekat dia. Sayang yang sungguh-sungguh ni. Sayang sampai Nabi kata, ya Mu'adz inni la uhibbu, wahai Mu'adz, aku sayang dekat engkau. Nabi sendiri sebut Nabi sayang dekat dia. Dan Mu'adz ini mempunyai satu keistimewaan. Di antara sahabat-sahabat, dia ada satu istimewa. Apa istimewa Mu'adz bin Jabal ini? Istimewanya adalah dia suka bertanya tentang baik dan buruk, syurga dan neraka, dunia dan akhirat. Fokus, jadi dia suka fokus halal dan haram. Benda-benda yang berpasangan-pasangan ni dia suka tanya soalan yang macam tu. Pasal tu Nabi suka dekat dia. Sehingga Nabi SAW memuji Mu'adz bin Jabal dengan satu pujian, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ataupun Nabi berkata, a'lamu ummati fil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umat aku yang paling alim dalam bab halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Itu menunjukkan pengkhususan Mu'adz bin Jabal. Baik, satu hari Mu'adz ni dia main jumpa Nabi SAW. Ini di antara hadis yang terpanjang. Kalau tuan-tuan baca kitab hadis 40, tuan-tuan akan jumpa hadis ni kat dalam kitab hadis tu. Apa dia buat? Mu'adz datang, dia main jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin udkhiluhul jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Mu'adz, boleh tak kau ceritakan pada aku, apakah amalan sekiranya aku buat, nescaya aku akan masuk syurga? Apakah amalan sekiranya aku buat ataupun aku tinggalkan, Allah selamatkan aku daripada memasuki neraka? Bila Nabi SAW dengar soalan ini datang daripada mulut Mu'adz, apa Nabi SAW katakan pada dia? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, laqad sa'alta bisu'alin azim. Engkau telah bertanya kepada aku satu soalan yang amat hebat. Walaqad yassarallahu man yassarahu alaih. Nescaya Allah akan mempermudahkan bagi sesiapa yang memang niat dia macam tu, insya-Allah Allah permudahkan jalan bagi dia untuk ke syurga. Baik, maka Nabi ceritakan secara terperinci amalan-amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu pergi ke syurga dan dia akan terpelihara daripada neraka. Apa dia amalannya? Ada 3 amalan penting. Apa Nabi SAW sebut? As-sawmu junnatun, puasa itu perisai. As-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu umpama air yang memadamkan api. Baik, yang ketiga, as-salatu fi jawfil lail, orang yang bangun bersolat di tengah malam. Siapa nak masuk syurga, maka fokus pada 3 benda ni, iaitu puasa, yang keduanya sedekah, yang ketiganya bangun solat malam di tengah malam. Nabi ceritakan lagi benda-benda yang lain.
Last sekali penghujung hadisnya, Nabi SAW bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, adakah engkau mengetahui apakah benda yang menguasai dan menjaga seluruh amal kebaikan yang kau buat? Tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan melakukan kebajikan yang banyak. Ada sesuatu benda ini dia menjaga seluruh kebaikan yang kita lakukan, dan kebaikan itu tidak akan hilang sekiranya benda ini dijaga dengan sungguh-sungguh." Nabi tanya dia, apa benda yang jaga seluruh amalan kau? Dia berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui ya Rasulullah. Nabi sebut dekat dia, Nabi keluarkan lidah Nabi SAW. Nabi tunjukkan kepada Muaz, "Ya Muaz, kaffu alaika hadhi." Wahai Muaz, kau jaga lidah engkau ni. Muaz masih lagi tidak faham waktu tu. Apa kata Muaz? "Ya Rasulullah, hal nahnu mu'aqidun ala ma natakallamu bih?" Adakah kita akan diambil peduli oleh Allah ataupun diambil kira oleh Allah pada setiap yang kita pertuturkan? Takkanlah setiap perkataan Allah nak cek, Allah nak kira. Maksudnya begitulah. Dia tanya Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? "Sakilatka ummaka ya Muaz." Kenapalah ibu engkau lahirkan engkau wahai Muaz? Kenapa kau tak boleh faham apa yang aku nak sampaikan? Maka kata Nabi SAW, hal yakubbun nas 'alan nar bisababi wujuhihim aw manaqilihim? Adakah manusia masuk ke dalam neraka disebabkan wajahnya ataupun disebabkan hidungnya? Tidak, kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu dia masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kerana lidah mereka. So lidah asbab yang paling banyak manusia terjerumus ke dalam api neraka. Maka kena jaga. Ini benda-benda rasa nak bercakap, fikir dua kali. Sama ada dengan bercakap ini bagus ataupun aku diam lebih baik. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, orang rajin dia tanya soalan agama dekat dia. Ada soalan yang dia tak jawab. Bila soalan dia tak jawab, orang sudah marah. Apa ni mufti tanya soalan tak jawab? Maka akhirnya dia buat satu artikel dan dia ceritakan. Dia masuk waktu kan? Belum lagi. Dia masuk waktu pula dah. Maka dia tanya masa waktu. Okay. Apa dia tadi kita nak kata? Okey. So orang tanya dia soalan, maka dia buat artikel, dia tulis kat dalam artikel tu. Apa dia kata? Minta maaf, dia kata ada soalan yang saya jawab, ada soalan yang saya tak jawab. Sebenarnya dia kata saya cuba buat macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal saat ketika diajukan permasalahan kepada dia akan diam sebentar. Ketika mana dia diam itu, dia sedang memikirkan adakah dengan menjawab itu bagus ataupun diam itu lebih bagus. Maka begitulah juga kita tengok kawan-kawan kita komen sikit, kadang dia tersalah sikit. Kalau tegur tadi itu bagus, tegurlah. Tapi kalau dengan kita bercakap tadi itu menjadikan mungkin pergaduhan, maka elakkan. Sebab itu min husnil islamil mar'u, tanda kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan kita. Cerita orang duk bergaduh 2-3 hari ni, pompang cerita orang kahwin dapat sedap, kita dapat gaduh. Baik, orang hak kahwin seronok dia berkahwin, tapi kita hak tak berkahwin ni pula duk bergaduh pompang sah ke tak sah. Dah dibuktikan kahwinan tadi tu sah, dah cukup. Kenapa nak dipanjang-panjangkan? Apa untungnya? Orang duk berperang di Palestin, kita duk berperang di Malaysia berkaitan tentang soal kahwin sah ke tak sah. Maka buang masa. Saya kadang duk mengajar ni, ada orang tak sempat habis lagi angkat tengok ustaz nak tanya soalan. Tanya apa tu? Isu yang berlaku dekat negeri sekian-sekian ni, apa pandangan ustaz? So, saya jawab yang pertama, kita duk kat negeri mana? Melaka. Isu berlaku kat negeri mana? Negeri Burkina Faso. Saya kata kalau berlaku kat Burkina Faso, biarkan orang Burkina Faso lah selesai. Pasal kita duduk di Melaka bukan. Yang kedua, saya pun bukan orang Burkina Faso. Saya duduk di Melaka, saya jadi orang Melaka dah. So kita hak berlaku dekat kita tak apalah, hak tak berlaku dekat kita abaikan. Ini tanda min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Benda yang tiada kaitan dengan kita, tanda Islam seorang yang baik, ditinggalkan benda yang tiada kaitan dengan dia. Bahkan Nabi SAW menyarankan kepada kita satu benda. Apa yang Nabi sarankan? Iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, nak kenal kita ni jenis beriman atau tidak, dan beriman kepada hari akhirat ataupun tidak, senang saja. Iaitu falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah benda yang baik ataupun diam, cukup. Kadang-kadang mulut yang paling susah nak tahan.
hak lain kita boleh tahan lagi. Tapi kadang kala terkejut bila kita dengar kita orang masjid bercakap perkataan yang tak sepatutnya, bergaduh pada benda yang tidak sepatutnya. Patutnya masjid jadi tempat yang menyatukan kita, yang menambahkan amal dan pahala bagi kita, bukan tempat yang memecah belahkan, bahkan menjadikan kita jauh daripada rahmat Allah. Terasa saja maka elakkan. Lebih baik kita elakkan. Maka itu sabar di dalam perkara maksiat. Dia kata lagi, maka jika berhimpun kepada keduanya oleh kemudahan mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan orang yang sangat benar. Kalau seseorang itu dia dapat bersabar mengerjakan ketaatan, kemudian dia bersabar juga dalam menahan diri daripada dosa, maka dia akan sampai kepada darjat As-Siddiq. As-Siddiq ni kat mana ni? Bawah sikit daripada para nabi-nabi. Maka yang demikian itu seperti mengumpat dan juga berdusta. Untuk menolak yang demikian itu memerlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi. Ada satu masjid bergaduh, saya tengok baca surah Al-Layang, Allahu Akbar. Bergaduh macam kita ni bukan masjid lagi dah. Nak cerita, saya tunjuk satu contoh. Ini masalah ni sampai dekat kita, dia bagi dekat kita, so cerita orang masjid bergaduh. Okay, ayat dia tu ayat patutnya orang masjid tak adalah ayat-ayat yang macam ni. Ini bukan berlaku dekat tempat ni, berlaku dekat Burkina Faso. Tapi kita baca sikit. Okey, tengok dia kata, kepada AJK Masjid ... yang saya hormati, saya doakan tuan-tuan semua diberi hidayah dan menjadi manusia yang baik dalam menguruskan rumah Allah. Oh, ayat bagus. Mula-mula lah. Saya ni anak karya yang berjemaah di masjid ni lebih 20 tahun. Inilah pertama kali tengok masjid ni ditadbir oleh AJK yang paling bengong. Sanggup dia keluar perkataan tu. Kita kata kita tak gamak keluar ni, tapi ada orang dia sanggup keluar macam tu. Saya sebut ni bukan masjid ni. Ni cerita ni orang tanya kita ni apa pandangan. Jadi saya baca balik dekat tuan-tuan, tak ada kaitan dengan Masjid Budiah. Baik, dia kata tak pernah lagi, dia kata kesnya kes kecil saja pengurusan. Tak pernah lagi ada orang letakkan tabung masjid kat tengah jalan, tepi kubur pula tu. Apa punya ... lah engkau ni, aku tak tahu. Kalau penyangak tarik tabung tu kan kau, dia kata apa korang tak ada? Kata yang tak elok dah sebut Makiamun dah ni. Ada start Makiamun. Maknanya benda ni berlaku di antara orang masjid. Yang menegurnya orang masjid, yang mentadbirnya juga orang masjid. Kesemua mereka adalah orang yang sebahagiannya dah pergi haji, sebahagiannya mereka adalah, semua mereka ni orang yang mencintai rumah Allah, orang yang datang beribadat kerana Allah. Tiba-tiba boleh keluarkan perkataan yang macam tu. Maknanya malu, kita malu. Membacanya pun dah rasa malu. Ini kan pula kita katakan Allahu Akbar. Cerita ni cerita yang tak sepatutnya lah berlaku. Dia kata, kita katakan, so kita yang belajar benda-benda yang macam ni sepatutnya kalau berlaku sesuatu benda, gunakan saluran ataupun sekurang-kurangnya tahanlah diri daripada nafsu amarah. Kalau mampu tahan, maka itulah di antara kesabaran yang besar, dan kita akan naik pangkat jadi pangkat As-Siddiq pada waktu tersebut. Baik, kita berhenti sebentar untuk beri laluan pada azan, kemudian kita sambung sedikit sebelum kita solat Isya, insya-Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, ada satu soalan, kebetulan saya terbuka live ni. Ada sahabat kita nama Ahlia Muhammad Darwish. Dia kata, Ustaz, macam isu Palestin ni, kita ada orang berkecam, kita ada boikot orang Israel. Jadi dia kata susah nak duduk diam. Lebih-lebih lagi yang melibatkan isu yang hangat sekarang ni, iaitu isu Israel. Baik, yang ni, dia ni bab lain pula. Kalau bab kemungkaran, waktu tu tak boleh diam. Tengok kemungkaran kat depan mata, tak tegur kau, Ustaz kata lebih baik diam daripada berkata-kata. Yang ni dipanggil Syaitanul Akhras, setan bisu. Maksud setan bisu ni, dia tengok setan pun bila tengok kejahatan ni pun dia ada tindakan dia. Kita tengok kejahatan, kita buat tak peduli. Ni dia panggil setan bisu. Satu. Yang kedua, ada satu kata-kata yang masyhur. Iaitu manistaghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Baik, siapa yang patut marah pada tempat yang patut dia marah tapi dia tak marah, orang ni dipanggil keledai. Manistaghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang patut marah pada tempat yang dia kena marah pada tempat tu tapi dia tak mau marah,
itu dipanggil himarun. Himar ni dia tak beri jalan penolong, dekat dulu orang yang kata kedai ni, apa dia bawa letak kat belakang dia pun dia tak kisah, jalan, orang suruh jalan. Maka tu dipanggil himar. Contoh macam mana? Anak tak bangun solat subuh ataupun ahli keluarga kita tak solat, kita buat apa? Tak kata fikir dulu. Kalau baik tak cakap ke baik cakap, so dia pilih baik tak cakap pada waktu tu. Kenapa baik cakap? Kerana nanti payah cakap, tak kita rasa hati lah pula bergaduh begitu begini. Ada satu orang hamba Allah ni, saya kenal anak dia seorang pun belajar sekolah agama, pakai tudung cantik elok. Kemudian dia dapat kerja, bila pakai kerja tu balik rumah dah tak pakai tudung lagi dah. Saya pun tanya, pakcik dulu pakai tudung, sekarang dia tak pakai tudung. Pakcik dia pula orang selalu pergi masjid, orang yang terkenal, kenapa tak tegur? Isteri dia jawab, dia kata susah lah Ustaz, budak-budak lemah ni, yang pertama dah besar pajak, yang kedua tu mesin basuh dia beli, peti air dia beli, langsir dia yang tukar, nak keluar mulut tak tergemuk keluar. Nampak? Yang ni kita panggil setan bisu. Ingat, kita yang terutama bapak-bapak hak lelaki ni, yang jadi abang, yang jadi ayah, yang jadi ibu bapa ni, pada waktu tersebut kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita bukan sekadar besarkan anak. Nak besarkan anak tak susah, tiap-tiap hari bagi makan sausage, bagi makan nugget, gemuk gedempol, insya-Allah. Baik, nak gemuk tak jadi masalah. Tapi nak bela anak, nak jaga anak diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka, hak ni susah. Sebab tu Allah dia tak suruh kita kata, dia tak kata dekat kita jagalah makan kamu dan makan anak-anak kamu, tak. Tapi Allah kata apa? Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab yang berkaitan tentang patut kena marah, kita kena marah. Sebab tu di sini Nabi SAW takkan marah pada urusan dunia. Anak kita tak suka makan ayam, dia suka makan ikan, biar kat dia lah. Itu dia punya suka. Dia suka warna merah, dia tak suka warna biru, ikut suka dia. Yang tu bab dunia, tak perlu nak marah pun. Kalau rasa nak marah, tahan diri sabar. Tapi hak patut kena marah bab yang berkaitan tentang ibadat, berkaitan tentang akhirat. Nabi SAW akan jadi orang yang paling pemarah pada waktu tersebut. So kita kena pandai nilai. Di sana ada tempat yang kita boleh cakap, ada tempat yang kita tak boleh, dan tempat yang kita tak boleh cakap. Baik, dia kata lagi, dan yang terakhir dia kata benda yang berkaitan tentang sangkut paut dengan ikhtiar hamba. Contoh dia kata sabar kat mana lagi ni? Sabar kita tak ada apa-apa pun, tapi ada orang datang menyakiti kita. Ada orang datang menyakiti kita. Pakai kata ngam-ngam dah ni dalam kotak. Ada seorang hamba Allah ni, dia buka pintu kereta ni, berdegang dia tolak kena kereta kita. Pak Haji ni pula. Kita pun tengok dia sikit, tengok dia sikit, dia tunjuk finger dekat kita. Pak Haji ni, dia tunjuk finger dekat kita. Baik, apa dah buat waktu tu? Kalau kita lawan, kita bodoh macam dia. Siapa dah buat? Tak apalah, tengok kereta tak bercalar. Tak bercalar, tak apalah, biarkan dia. Kalau bergaduh tak, orang kata apa, tak balik modal. Tapi ada orang tak boleh, pantang untuk nenek aku. Tu dia, macam ni payah. Tapi kalau dia boleh sabar, itu sabar yang terpuji bagi dia. Bila orang menyakiti kita. Bahawa ni ustaz pun pandai marah juga, bukan tak marah ustaz pun. Okey. Naik kereta ada sini lah, kita nak keluar kat nak keluar kat Simpang 3 dekat Hotel Rias lah. Ada sebiji kereta ni lambat benar. Tengok kereta dah tak ada dah. Dia tak jalan-jalan terhekeh-hekeh jalan. Kita pun tekan horn. Baru dia bergerak pelan-pelan. Kemudian jalan perlahan pula. Saya kata ikut sampai depan Taman Muhammad Pasha. Saya duduk belakang dia nak keluar dia jalan. Sama juga lambat lagi pula. Saya kata tekan pula horn kali kedua, kali kedua pula. Lepas tu kita mau potong ke belah kiri, nak tengok siapa bawa kereta. Rupanya dia tengah duk main handphone. Baik, dia tengah duk main handphone. Ini sudah buat aku marah. Okey. Baik, kemudian apa saya buat? Minta maaf lah kalau orang tu jemaah dalam ni. Okey. Apa saya buat? Saya pun buka tingkap tu dekat. Dia pun turun tingkap. Dia kata dekat saya perempuan. Dia kata kalau dah tahu dah saya bawa slow, potonglah belah kiri. Oh, dia cakap macam tu kat kita. Saya pun waktu tu baik. Tapi tengok ke perempuan tu tak apa langkah boleh nak tingkap. Buat tak tahu. Mau kata dia kenal kita ke kenal bukan? Sebab tu kadang ada satu kali nak ceramah di satu tempat, saya dah terlambat, bawa kereta laju double line. Saya pun potong double line. Sampailah ke tempat tu ceramah. Buka soal jawab, seorang angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Soalan nak tanya Ustaz ni, apa hukum langgar double line?
Itu kata. Kadang kita ustaz pun ada kalau panggil-panggil tak senonoh, bukan. Tapi itulah kita sebut, dia sebut untuk semua. Saya ustaz yang cakap dan juga semua kita jaga sikit kawal nafsu amarah. Saya sungguh kadang bila kita teringat umur kita sebelum 40 ni dia punya angin ni lain macam. Tapi sungguh bila dah 40 ke atas ni dia dah mula slow lah sikit. Dia mula fikir, ada otak, ada akal sikit. Maka kita pun begitulah. Maka hak zaman-zaman kahak. Tahu kahak? Kahau. Orang Kedah kata kahau, orang Melaka panggil kahak. Okay, baik. So zaman-zaman kahau kita tu tinggalkanlah cukup. Cukup, bawa banyak, bersabar. Ingat bila nak buat saja sesuatu benda, ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat pahala yang Allah nak berikan pada orang yang bersabar. Sebab tu Allah sebut wala nasbiranna ala ma azaitumuna, dan demi sesungguhnya kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu yang menyakiti kami. Satu kisah. Nabi SAW ni satu hari ada seorang lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi ni kafir ni. Lelaki Islam satu hal, dia lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi ni dia ni rupanya Nabi SAW berhutang dengan dia pada hutang yang ada tempoh untuk bayar dan belum cukup tempoh lagi. Apa dia buat? Dia datang, dia sentak tangan baju Nabi ni daripada belah kanan sampai Nabi terhuyung-hayang. Dia tarik tangan Nabi SAW. Umar tengok macam tu, apa Umar buat? Umar ni seorang lelaki, badannya tegak, tinggi, kepalanya botak, misai lagi pula. Apa Umar buat? Umar pegang lelaki tu, Umar tolak dia sampai lelaki tadi tu jatuh. Nabi SAW kata kat Umar, jangan, dia kata ini urusan aku dengan dia, kau jangan masuk campur. Ambil duit, pergi bayar dekat dia, aku ada hutang dengan lelaki ni. Maka Umar Al-Khattab pergi kepada lelaki tersebut. Apa yang Umar buat? Umar kata kepada dia, dia kata, kenapa kau buat macam tu? Dia kata, sorry lah, dia kata, Umar, sebenarnya aku bukan saja nak buat, tapi aku nak test dia. Karena apa yang aku faham, kalau betul dia Nabi, seorang Nabi adalah seorang yang bersabar, orang yang amat kuat sabar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Hendaklah kalian sabar sebagaimana sabarnya di kalangan rasul yang ulul azmi. Sabarlah seumpama mereka. Kat mana sabar mereka? Mereka akan bersabar ketika orang melakukan perkara yang menyakiti mereka, mereka masih lagi dapat mampu bersabar. Bayangkan tengok yang kita hari ini pergi ke Taif. Apa tujuan kita pergi ke Taif? Sedangkan kita pergi haji, kita pergi ke umrah, tapi kita nak berjalan ke Taif. Pergi ke Taif, naik kabel car, seronok dapat pergi ke Taif. Sedangkan Nabi SAW bukan berseronok pergi ke Taif. Baginda pergi dalam keadaan memakai jubah yang putih, tetapi pulang dalam keadaan jubah yang berlumuran dengan darah, dilontarkan dengan batu. Apa yang Nabi SAW ucapkan ketika waktu tersebut? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum aku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Apa yang Nabi SAW lakukan ketika Nabi tengah solat? Mereka datang tuang najis unta di atas belakang Nabi SAW. Bahkan ada di antara mereka yang datang nak cekik Nabi ketika Nabi sedang solat, tetapi Nabi SAW tidak pun membalas kepada mereka pada saat itu. Maka itu dinamakan sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul. Maka di antara sabar yang lain, sabar saat ketika mana kita disakiti. Ingat balasan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar di dalam perkara yang sebegini rupa. Baik, kemudian yang last sekali, yang terakhir, dia kata yang perkara-perkara sabar di dalam perkara-perkara yang bukan di bawah ikhtiar kita. Contoh macam mati orang yang kita sayang, binasa harta, ditimpa bala dan ujian, maka kat situ juga kita perlukan kesabaran. Bahkan di sana Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa saat ketika mana kita diuji. Sebab tu bila kena ujian, kena ingat doa. Okey, kemudian kena sebutkan beberapa perkataan. Saya mungkin tuan-tuan selalu sebut tapi kadang tuan-tuan sebut bukan sebab sunnah, tuan-tuan dah jadi adab. Kita pun cerita dekat dia, kata ada kematian berlaku, inna lillah je lah kita sebut. Paling best sekali, dia ambil stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pisen masuk dalam grup WhatsApp. Siapa yang baca? Dia pun tak baca. Orang buka pun dah menyampah, dah ada 100 dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa nak baca? Bukan. Jadi tak ada siapa baca. Sebenarnya tak perlu pun kita nak forward ataupun nak masukkan. Cukup kita baca.
Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dipanggil kalimah istirja'. Kalimah istirja' ni kalimah yang sunat diucapkan saat ketika kita ditimpa ujian ataupun mendengar ujian yang telah tertimpa ke atas orang yang lain. Dan kalimah ini bukan kalimah hanya dituntut untuk sebut. Tuntutannya yang pertama sekali adalah tuntutan pada mulut sebut. Tuntutan yang kedua pada i'tiqad, pada hati yang memikirkan. Tuntutan yang ketiga pada perbuatan kita selari dengan apa yang kita sebut. Apa dia? Inna lillahi, semua benda yang berlaku ni Allah yang tentukan. Maka tak perlu pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muka dia tu lebam kita tubuh inna lillahi juga, maka tak jadi. So inna lillahi, semua yang berlaku ni kerana Allah, kita redha. Tujuannya supaya hati redha dengan menyebut perkataan tu. Kita tahu benda ni Allah buat dekat kita. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Ingat balik Allah nak uji kita ni. Bila Allah uji, dua benda Allah nak tengok. Apa Allah kata? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan mereka beriman kepada Allah. Wa ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna billah. Baik, Allah kata ada orang yang dia mengatakan dia beriman pada Allah sedangkan mereka belum diuji. Allah kata walaqad fatanna allazina min qablihim, kami uji umat terdahulu daripada kalian. Daripada uji itu kami tahu siapa orang yang benar, siapa orang yang dusta. So Allah uji kerana Allah nak lihat result ketika ujian. Lulus tak lulus? Lulus kalau sabar, tak lulus sekiranya hilang kesabaran. Lepas tu sebutan ini sebutan yang perlu diiktikadkan dan perlu ada refleksi pada perbuatan kita dan juga otak kita ketika kita sebut. Baik, yang kedua disunatkan juga ketika kita diuji ini kita menyebut apa yang Nabi SAW sebut dengan mengucapkan perkataan itu dan kita faham menjadikan kita lebih sabar. Contohnya, satu hari seorang khadam kepada anak Nabi SAW yang bernama Zainab. Khadam ni mai jumpa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Zainab ucapkan salam pada kau. Dia beritahu, pergi tengok segera, cucu tengah sakit. Baik, Nabi SAW kata dekat khadam ni, pergi cakap dekat Zainab, aku sampaikan salam pada dia dan beritahu dekat dia, ucapkan perkataan ni. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Baik, ini satu ucapan yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat bila berhadapan dengan ujian. Itulah ucapan yang perlu kita ucapkan. Baik, siapa yang hafal dalam hijab kat tangan? Berapa orang yang hafal doa tu? Inna lillahi ma aqad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Apa dah hafal? Cakap tangan, tengok berapa orang yang hafal. Tak ada yang hafal? Okey, pasal tak ada yang hafal, jom kita sebut sama-sama. Inna lillahi ma aqad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Okey, baik. So itu perkataan yang Nabi ajarkan pada sahabat. Apa maksudnya? Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia nak ambil, bagi Allah apa yang dia nak bagi dekat kita. Semuanya hak milik Allah. Dia bagi pinjam, dia nak ambil, dia boleh ambil. Dia nak bagi pun dia boleh bagi. Setiap sesuatu ada tempoh masa, ada ajalnya. Maka hendaklah setiap orang menjadi orang yang bersabar ketika diambil sesuatu benda daripada diri dia. Wal tahtasib, harapkanlah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini boleh juga diucapkan kepada keluarga si mati ataupun orang yang ditimpa dengan ujian. Dan yang ketiga, satu doa iaitu yang lebih terkenal dengan dipanggil doa Ummu Salamah ketika dia bertanya kepada Nabi SAW. Apa soalannya? Ya Rasulullah, sekiranya aku diuji, aku diberikan ujian, musibah, apakah doa ucapan yang patut aku sebutkan? Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah dengan satu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala di atas musibah yang telah menimpa aku dan ganti balik yang lebih baik lagi daripadanya. Pohon Allah ganti balik kepada kita di atas ujian yang telah menimpa, di samping kita bersabar. Maka ni doa-doa bukan sekadar doa, bahkan tujuannya nak menguatkan spiritual kita, dalaman kita saat ketika kita mengungkapkan doa-doa ini.
Ummu Salamah bila mana diajarkan doa ini, suami dia meninggal selepas daripada tu. Habis saja iddah, Nabi SAW datang pinang dia, dia tolak. Tapi kata Nabi, bukankah engkau telah berdoa ganti balik yang lebih baik daripada ujian yang telah menimpa aku? Bukankah aku lebih baik daripada suami kau? Akhirnya Ummu Salamah menerima Nabi SAW sebagai suami dia. So, ibu-ibu kita malam ni baca 2 minggu Pak Haji meninggal. Habis dah nanti demai pula hal lebih baik lagi. Okey, baik. Tahu boleh. Next, yang terakhir, maka dia kata saya ringkaskan, sabar menunaikan segala fardu dapat 300 pangkat. Sabar benda yang diharamkan Allah 600 pangkat. Sabar di atas ujian dan bencana yang jatuh dengan terkejut, baginya ada 900 pangkat. Maka sabar dia kata as-sabru 'inda ta'ah, as-sabru 'inda maksiyah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar ketika hentaman yang pertama. Ada orang waktu hentaman pertama ni macam-macam jadi, serabut keluar perkataan yang tak elok. Selepas 3 hari dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya dah boleh bersabar. Tak, itu bukan sabar. Bila sabar dituntut? Saat ketika mula-mula kena. Waktu itulah dituntut bagi kita bersabar, bukan setelah seminggu selepas daripada kejadian. Baik, maka itu tanda orang yang iman sempurna bila mana ada yang sifat sabar daripadanya. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk bab berkaitan tentang syukur. Mukadimah nanti kita akan cerita mana yang lebih sukar, bersyukur ke bersabar. Nanti kita tiba tara tengok yang mana yang lebih sukar, sama ada bersabar lebih sukar ataupun bersyukur itu lebih sukar. Next, nanti insyaAllah lagi 2 minggu kita akan membincangkan tentang topik berkaitan tentang syukur. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.